sesi rakaman rehearsal Gagap untuk Malaysia hari ini. Dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bersama dengan speech therapist Iman. Hello. Yes, Puan Iman akan discuss bersama-sama dengan saya, Nadwa, tentang masalah kegagapan. Ya, betul. Puan Iman, kita dah biasa juga kan dengar tentang kegagapan. Sebenarnya apakah maksud gagap? Okey, gagap ni sebenarnya merupakan masalah komunikasi yang dikategorikan sebagai kecelaruan pertuturan, di mana individu yang gagap mengalami gangguan dalam kelancaran dan aliran pertuturan mereka. Jadi mereka akan menunjukkan ciri-ciri seperti pengulangan bunyi, contohnya saya, ataupun suku kata, contohnya saya, ataupun mereka mengulang yang lebih panjang, contohnya perkataan atau frasa. Mereka juga akan menunjukkan pemanjangan bunyi, contohnya saya suka, dan ada sekatan bunyi dalam pertuturan mereka. Jadi ketidaklancaran ataupun disfluency ini kita kenali sebagai kelakuan primer. Jadi kegagapan yang berlanjutan kadang-kadang diiringi dengan kelakuan sekunder seperti mata berkelip-kelip, rahang tersentak, pergerakan kepala atau ujuluran lidah yang tidak terkawal. Oh, menarik Maksudnya gagap ni kita boleh tengok ada orang tak ada ciri-ciri yang kelip-kelip mata semua tu. Tapi ada yang ada ciri-ciri sekunder iaitu pergerakan anggota badan maksudnya itu lebih teruk ke dari yang biasa? Itu bila berlanjutan ya. Okey, faham. Okay. Macam compensation jugalah sebenarnya in a way. Dia nak lancar susah, jadi dia akan berkelip-kelip mata untuk teruskan dia punya pertuturan. Ya. Okey, tapi sebenarnya dalam kehidupan kita sendiri pun ada kalanya kita menghadapi ketidaklancaran juga. Selalu. Contohnya kita duk apa tu kan. Dan sebenarnya dalam kanak-kanak yang sedang belajar banyak perkataan dan bunyi pertuturan baru, lazimnya dalam umur 2 ke 6 tahun kan, kita pun mungkin akan melihat ketidaklancaran ini. Ini adalah biasa ini adalah tipikal. Okay. Jadi gagap tu macam mana? Apa yang beza sikit kan? Mengikut ASHA, American Speech Language Hearing Association, orang yang gagap mungkin mempunyai lebih banyak ketidaklancaran dan pelbagai jenis ketidaklancaran. Jadi mereka akan, bila kita bagikan contohnya satu petikan untuk mereka baca kan, mungkin kita akan dapati banyak, mungkin di setiap ayat ada ketidaklancarannya. Okey. Macam dari segi gagap ni kita boleh kesan dia dari kecil ke? Ya, boleh. Sebenarnya macam saya cakap tadi, umur 2 ke 6 tahun tipikal kan untuk mereka melakukan ketidaklancaran. Bila ianya menjadi tidak tipikal dan dianggap sebagai gagap, ada beberapa kondisi. Yang pertama, bila ketidaklancaran itu menjadi lebih kerap ataupun ia melebihi daripada 6 bulan. 6 bulan masih lagi gagap. Yang tiga adalah umur mulanya gagap itu lebih daripada 3 tahun setengah dan ke atas. Okay, right. Okey, dia jadi, dan lagi satu, orang yang yang membezakan gagap ni yang macam kita tahu dia adalah gagap dan bukannya ketidaklancaran biasa adalah bila nampak tegang atau bergelut bila bercakap. Dan memangnya bila ada terdapat sejarah keluarga yang gagap jugalah. Itu mereka lagi berisiko sebenarnya untuk jadi gagap. Ya, betul. Okey. Adakah seseorang yang gagap akan hadapi risiko penyakit lain? Kok-koklah gagap ni ada kena-mengena dengan penyakit lain? Sebenarnya gagap tidak menyumbang kepada penyakit lain, namun mereka akan menyebabkan komplikasi yang lain lah. So contohnya yang pertama, penglibatan yang terhad dalam aktiviti. Jadi individu yang gagap ni akan cuba menyembunyikan gagap mereka. Jadi mereka akan cuba mengelak daripada menyebut setengah perkataan ataupun situasi tertentu. Maksudnya dia mengelak tu pun satu yang tak baik sebenarnya kan. Dia sepatutnya menghadapi keadaan tersebut dengan lebih baik. Betul? Ada cara lah nanti. Jadi contohnya jika mereka rasa bercakap dengan telefon tu lebih menyebabkan mereka lebih gagap, maka mereka pun akan mengelak daripada bercakap dengan telefon. Jadi mereka pun kita dah miss out yang bercakap dengan telefon tu lah. Limited lah kan dia punya komunikasi dia tu. Selain daripada itu, keyakinan diri mereka juga yang rendah lah. So sebenarnya gagap bukan sekadar ketidaklancaran. Ia berkait rapat dengan ketegangan ataupun perasaan negatif tentang bercakap ni. So nak apabila ada ketegangan, digesa ataupun diberi tumpuan, gagap mereka akan lebih teruk lah selalunya.
Jadi mereka sebenarnya sedar pertuturan mereka berbeza daripada pertuturan orang lain. Jadi menyebabkan mereka lebih tidak yakin lah bila bercakap. Sebagai ibu ayah ni, kita tak sepatutnya point out kan apa kegagapan tu sebagai satu benda yang besar. Betul tak? Tepat sekali. Dan kita jangan point out dan kita jangan memfokuskan sangat ketidaklancaran mereka itulah. Ia menyebabkan ia lebih teruk sebenarnya. Okey, faham. Okey, ada tak? Ini soalan yang selalu ditanya. Ada tak ubat pemiman yang boleh menghilangkan gagap? Hilang hilangkan gagap. Sebenarnya tak ada saya tahu dalam era globalisasi ini pelbagai jenis perniagaan tumbuh tapi sebenarnya tak ada sebenarnya ubat untuk gagap ni. Kita percaya cara yang terbaik untuk merawat atau mengurangkan gagap adalah dengan cara latihan simulasi daripada yang diajar oleh pegawai pemulihan perubatan pertuturan yang bertauliah. Okey. Jadi kalau kita sebagai contoh guru kan tak biasa sangat kan, kita boleh bezakan tak pertuturan anak yang normal dengan anak yang gagap? Anak-anak murid lah kan contohnya kan. Okey, ada beberapa perbezaan antara gagap dengan ketidaklancaran yang tipikal. Yang pertama dari segi jenis ketidaklancaran yang mereka lakukan. So selalunya mereka yang gagap, mereka akan mengulang tak lengkap, kita panggil. Mereka akan mengulang bunyi saja ke ataupun suku kata. Manakala ketidaklancaran yang tipikal, mereka akan mengulang lengkap. Contohnya mereka mengulang perkataan yang lengkap ataupun frasa. Okey, yang kedua adalah frekuensi ataupun kekerapan ketidaklancaran mereka lakukan. So kalau orang yang gagap lebih kerap gagap yang ketidaklancaran mereka lakukan berbanding yang tipikal. Jadi sebenarnya ada pengiraan. Untuk bila kita buat penilaian, memang ada cara pengiraan dia lah. Tentu ada percentage dia ke. Betul. Yang terapis pertuturan yang boleh buat dan roll out kepada pesakit sendiri dan ahli keluarga mereka. Yang ketiga adalah kelakuan sekunder. Kelakuan sekunder selalunya yang orang yang gagap sebenarnya ditemani oleh kelakuan sekunder. Jadi sebenarnya nak betul-betul identify gagap ke tipikal, datanglah berjumpa dengan pegawai pemulihan pertuturan di fasiliti yang mempunyai perkhidmatan sedemikian. Okey, sebab kita tak tahu kan diagnosis sebenar anak kita. Ya, kita concern kadang-kadang anak masih kecil, kenapa dia masih gagap. Tapi adakah gagap ni normal atau gagap ni sudah tidak tipikal lagi? Betul. Kan? Okey, so untuk siri kali ni kita akan mengupas lagi tentang demonstration atau macam cara tips nak berkomunikasi dengan anak-anak yang mengalami kegagapan. Stay tuned for the next series. Bye. Bye. Terima kasih Puan Iman. Sama. It has been a pleasure. Bye. Assalamualaikum. Dengarkan Bila ST Bersuara.